Baik, kita teruskanlah kita punya sesi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum tu kita mulakan dulu dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yanshur alaina min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Baik, semoga anda semua diberkatilah. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi kita punya PDPR, kerja lapangan geografi pasal 3. Okey, yang mana anda perlu membina jadual berdasarkan data borang soal selidik Microsoft Form. Sebab tu semalam cikgu dah bagi tahu supaya anda lengkapkan, agihkan anda punya borang soal selidik tu kepada 10 orang responden supaya memudahkan anda nak buat jadual. Baik, objektif kita punya pembelajaran hari ini adalah untuk mempelajari yang pertama sekali bagi mendapatkan data responden melalui borang soal selidik. Okey, melalui borang soal selidik Microsoft Form yang anda dah buat sebelum ni. Yang kedua, membina jadual berdasarkan data yang diperolehilah daripada borang soal selidik ni. Baik, yang seterusnya, jap, cikgu nak tanya slide ni nampak jelas ke? Nampak penuh ke? Nampak. Jelas Baik. Nampak. Okay, thank you. Baik, ni adalah orang kata slide yang cikgu ambil daripada buku teks buku teks kita tingkatan 3. Okey, kita nak tengok hari ini yang kita nak belajar ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri dan kegunaan jadual. Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat lebih tersusun. Data dan maklumat yang dipersembahkan dalam bentuk jadual lebih mudah dibaca dan difahami dan ditafsir. Kalau kita tengok macam gini pun kita dah faham. Kita tengok lebih menarik kalau nak dibandingkan dengan ayat macam gini. Kan? Kalau contohlah dia tulis badminton, jumlah dia kat sini memang orang kata susah kita nak tengok benda tu orang kata dengan lebih menarik. Tapi kalau dalam jadual macam gini lebih tersusun, lebih kemas, lebih menarik dan mudah untuk kita tafsir. Baik, ciri-ciri jadual. Ciri-ciri jadual yang pertama sekali mempunyai tajuk, mempunyai data, maklumat serta sumber yang bersesuaian. Okey. Ni contoh kita punya jadual. Okey, yang ni jadual biasa kalau macam gini dia guna untuk graf garisan. Yang ni untuk graf bar. Yang ni yang akan anda buat nanti. Okey. Okey, saya tunjuklah contoh ni sebagai tajuk. Inilah tajuk yang pertama sekali. Okey, jadual menunjukkan nanti anda akan ambil soalan nombor 8 ke nombor 7 kalau tak silap. Okey. Kesan positif. Tajuk dia. Nanti kita tengok dekat depan lagi. So, ni adalah tajuk. Kemudian data dan maklumat. Okey, ni data, ni maklumat yang berkaitan lah. Nanti, bila anda buat jadual, saya nak anda tambah satu lagi dekat depan ni adalah bilangan. Okey. Dekat sini adalah jumlah keseluruhan. Okey, ni jumlah data ni, keseluruhan. Bila ditambah-tambah. Dan yang terakhir sekali adalah sumber yang bersesuaian. Sumber bersesuaian ni kita perlu jelaskan dekat mana kita buat, dekat mana kita perolehi data tersebut. So, sumber sini tulis soal selidik daripada Microsoft Form. Sebab anda buat dengan menggunakan Microsoft Form. Kalau anda tengok, yang ni kalau ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, yang ni kaji cuaca Okey, yang ni dia berkaitan dengan hujan. So anda perlu jelaskan dekat mana anda ambil supaya dia tidak menjadi persoalan dan mudah untuk kita buat rujukan. So sebab tu kalau kita nyatakan dekat sini, kita dah tahu dekat mana kita ambil dan di mana kita nak rujuk kita punya data. Okey, jelas ke setakat ni? Ciri-ciri jadual ni? Jelas. Jelas Yang perempuan
Ada ke? Tolong respon Sat. Jelas. Oi, yang perempuan. Ada. Okey. Tolong respon sikit sebab respon tu menyebabkan apa? Cikgu lebih bersemangat lagi. Yang ni cakap macam dinding je. Walaupun tak ramai tak apa, tapi kita tunjukkan kita bersemangat nak belajar. Baik, yang seterusnya adalah kegunaan jadual. Oh, ada lagi Okey, kegunaan jadual. Okey, data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Sebab tu bila tengok je jadual macam gini kita dah tahu lah. Yang ni adalah untuk graf kirisan. Macam gini untuk graf bar. Maknanya lebih kita dah tahu dah dia sesuai untuk apa. Digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Okey. So perubahan di antara dua maklumat lah. Okey. Contohlah di antara setiap satu ni dia punya perubahan ataupun pertalian di antara satu sama lain lah. Yang ni pun sama juga. Okey. Yang ketiga, pengkelasan maklumat dalam jadual lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. So lebih menarik lah, lebih tersusun. Yang ni kalau ada nombor lagilah elok. So lebih tersusun. Itu adalah kegunaan jadual. Okey, yang ni ciri jadual ada 4. Okey, ciri jadual ada 4. Nanti pastikan hampa ingatlah sebab yang ni hampa kena masukkan nanti. Dan cikgu nak tambah sedikit lagi berkaitan dengan tajuk. Tajuk ni seperti mana yang anda dah pernah buat semasa exam. Cikgu bagi tahu kena ada 3W. 3W tu apa? Ingat lagi tak? What, where, when. Yes, terbaik. Ya. Okey. What, apa yang kita kaji. Where, di mana. Di mana nanti hampa masukkan hampa punya taman yang hampa buat kajian. Contohlah dekat Taman Orkid, Kulim, Kedah. Complete Lepas tu when. Pada tahun 2021. So complete lah anda punya jadual. Memang lengkap dan terbaik lah anda punya jadual. Jelas ke? Nanti ni dengan Hima ada ke kelas kita ni? Ada ke nanti ni dengan Hima? Ada cikgu. Ya, baik. Hima tidak. Ya, thank you. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, langkah-langkah membina jadual. Langkah yang pertama, yang ni sebenarnya yang ni kita skip. Sebab yang ni kita tak pergi ke kawasan lapangan. Kalau contohlah, kalau kita duduk dekat maktab, kita akan duduk dekat belakang blok H selama 10 minit. Selama 10 minit tu, kita akan buat jadi macam gini. Ni, kita akan buat kolom macam gini. Kita tanda siap-siap dulu. Basikal, jalan kereta, jalan kaki, kereta, motosikal dan sebagainya. Dalam setiap 10 minit tu, kita tengok nak ke Kulim ke, nak ke Junjung ke, yang mana-mana yang lalu sahaja. Contoh nak lalu bas sebuah, kita akan tik 1. Lepas tu lalu pula. Dalam sepanjang 10 minit tu kita akan tik dekat mana apa kenderaan yang lalu. Dan setiap nak genapkan 5 ni kita akan potong macam gitu supaya apa kita buat macam gini. Kita tak buat satu panjang je semua kali. Sebab apa kita buat macam gini? Supaya lebih sistematik dan mudah faham. Yes. Lagi. Sebab apa? Sistematik, mudah faham, lagi apa lagi? Sebab apa kita buat macam ni? Kita tak buat satu. Kalau ada 100 jenuh. Kita nak buat satu sampai 100. Supaya dia tak panjang. Tak boleh lebih kotak dia. Cantik. Tak panjang. Lagi satu yang poin yang paling penting sekali apa? Mudah apa? Mudah apa? Kira. Ya, mudah kira. Kalau macam gini kan, jenuh nak kira ni. Juling biji mata ni, 1, 2 ni berapa dah. Kalau macam gini senang je. 5, 10, 12. Complete. Mudah kira. Tapi yang ni, dua benda ni cikgu maklum je lah. Sebab kita tak bagi buat dekat kajian lapangan lah. Sebab kita buat PDPS kan. Tapi kita akan ambil data daripada borang Microsoft Form tu.
soal selidik. Soal selidik tu sebenarnya dia dah tunjukkan benda tu lebih mudah lagi. Nanti hangpa tengok dekat slide yang seterusnya. Nanti kita akan buat macam gini. Kita akan tambah terus benda ni. Nanti dekat situ dia akan ada yang ni dengan ni. Nanti hangpa tambah sikit lah. Dan cikgu akan minta hangpa untuk screenshot lah benda ni ataupun print screen lah. Supaya dia sebagai bukti anda dah buat kajian lapangan. Nanti kita akan tengok benda ni dekat slide seterusnya. Baik. Okey, sekarang ni cikgu nak minta anda semua login anda punya Microsoft 365 sekarang. Ni, masuk email. Biasa depan ni masukkan nombor matrik kan. KM berapa. Ni, lepas tu letak password. Password tu ada yang ubah, ada yang tak ubah. Majoriti tak ubah lah sebab senang nak masuk. Okey, sekarang login benda ni. Microsoft 365, lepas tu sign in terus. Boleh ke? Dapat tak? Dapat ke? Sat buat. Buat dulu. Boleh cikgu. Boleh, masuk terus. Cari terus form. Yang ni cikgu nak tunggu yang apa? Yang ni. Yang belakang-belakang yang takut tak sempat ni. Boleh kan ni? Dan ke? Dah boleh Dapat? masuk lah. Okey. Ada yang ketinggalan lagi tak? Syahri ada ke Syahri? Tidak. Ada you, ada. Of course ada. Ingatkan Syahri tak ada. Menang kan semalam kan? Syahri? 3-0 you Portugal. Ya. Last tu. Biasalah. 1-0 siut. Minat kena ada. Okey, kita Germany, sambung. France. Yang tu nanti kita sembang nanti. Okey, kita next slide dulu. Okey, so masuk form ni. Ya. Alright. Tapi tandas tak? Okey, nanti confirm balik. Nak sambung mana awak punya. Kami terus dulu. Okey, kita tengok form ni. Masuk yang tadi. Lepas tu pilih form terus. Kalau ada melalui handphone tu, ambil. Kalau tak jumpa, dia duduk dalam ni, app ni. Ataupun search terus form, FORMS. Dan kalau menggunakan laptop, desktop, klik dekat sini yang titik banyak-banyak ni, cari form. So, anda cari anda punya borang soal selidik hari tu. Dia confirm kalau anda dah buat 10 orang, dia takkan lebih 10. Dia akan nampak kat sini 10 orang. Borang soal selidik hari tu. So, tekan benda tu. Okey, yang ni kalau dekat laptop, yang ni lah. Itu kita buat tajuk yang ni kan. Borang soal selidik, kerja lapangan, form 3. 2021. Ada tak benda ni? Dekat anda punya Microsoft Form? Ada ke? Ada. Okey. Tekan yang ni. Bila tekan yang ni, tekan dekat respon. Atas ni, question dengan respon, tekan respon. Okey. Kalau pakai telefon bimbit, sama juga. Cari yang respon. Jangan question kita tak, sebab kita dah bagi kepada responden itu. Tekan dekat respon. Kat sini respon kita dah boleh tengok dah berapa responden yang kita dah bagi. Okey, ada yang ada setengah kelas tu macam budak form 2, dia orang dah buat ada yang lebih daripada 10. Cuma kalau boleh cikgu nak 10 lah. Okey, 10. Tapi ada yang dah terlebih. Jangan kurang pula Okey, seelok-eloknya sebaik-baiknya 10. Lebih tak apa, kurang jangan. Baik, kemudian kalau pakai laptop, kat sini kita boleh tengok view result. Result ni kita boleh tengok lah. Kat sini siapa kita punya responden, umur. Cuma kalau kita tengok kat sini, dia tak complete seperti mana yang ada dekat Excel. Kalau dekat Excel, sekejap saya tunjuk. Dia akan ada macam gini. Kalau dekat Excel.
dia akan ada email, dia akan ada nama, nama penuh, tahun, pekerjaan, alamat, dia lagi detail kalau kita buka dekat laptop ataupun desktop. Tapi kalau kita buka pakai handphone, dia tak detail macam gitu. Okey, dia tak detail macam gitu, dia tak ada ni apa open Excel ni, dia tak ada. Tak payah carilah. Memang takkan ada benda ni. Okey. Kalau pakai handphone, ni macam gini je dia akan keluar ni. Nama penuh responden, umur dia akan keluar macam gini. Kalau keluar macam gini, kita payah nak tengok dia punya data. Siapa contoh Sri Devi ni. Dia Sri Devi ni sebenarnya umur berapa? 25 ke 46 ke 50 ke? Payah. Tapi tak apa, yang tu abaikan dulu. Cikgu nak anda tengok soalan yang ni. Sebab kita nak buat tajuk pasal ni. Ni, nombor 7 ni. Apakah kesan positif yang dapat anda lihat daripada amalan kita semula di sekitar tempat tinggal anda? Yang ni yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, di awal-awal slide tadi ni. Yang ni yang cikgu bagi tahu. Okey. Ada tak dekat anda punya apa? Soal selidik? Ada. Kat atas ni Ada, responden kan kat sini anda boleh tengok responden anda tik yang mana paling ramai sekali. Okey, dia akan tik yang mana paling ramai. Dan apa yang cikgu nak adalah ni, anda perlu screenshot penuh. Okey, screenshot penuh dekat anda punya handphone sebab anda akan hantar screenshot ni bersama dengan anda punya jadual yang ditulis tangan nanti dekat kertas A4. Screenshot siap-siap. Ni, benda ni dekat anda punya handphone tu lah. Jangan screenshot yang ni, slide ni. Bukan yang ni. Tapi screenshot yang anda buat. Yang anda buat yang ada soalan nombor 7 ni berserta dengan responden ni. Jangan skip pula responden ni sebab cikgu nak tengok berapa anda punya jumlah responden. Baik. Jelas ke sampai situ? Jelas. Jelas Jelas. Okey. Kemudian yang ni anda ambil daripada rata ni. Ni, anda ambil daripada rata ni, semua ni. Yang ni pun sama. Ni tajuk dia Ni tajuk dia. Cuma kita ubah depan ni tempat tinggal dan kita tambah tahun dekat belakang sebab kita tadilah 3W tadi. Dan ni adalah anda punya maklumat data dan cikgu bagi tahu tadi suruh tambah apa dekat depan ni? Depan ni cikgu suruh tambah. Yes, bawah ni cikgu suruh tambah apa? Jumlah. Lepas tu last sekali apa dia? Sini. Sumber. Kita tengok di halaman sebelah. Betul ke tak betul yang pun bagi tahu? Ya, betul. Seperti mana yang anda dah bagi tahu. Jadual menunjukkan anda ambil anda punya tajuk tadi. Ni buang apakah ni? Okey, tambah ayat depan ni. Jadual menunjukkan bla 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 sampai habis. Masukkan taman anda penuh Ada daerah dan negeri pada tahun 2021 lah. Bagi kita buat tahun ni. So, buatlah ni kolom ni. Okey. Bila buat macam gini, anda tengok ada bilangan, ada maklumat, ada data dan ni sumber. Okey, borang soal selidik Microsoft Form. So, yang inilah yang anda perlu buat. Dan anda perlu masukkan dekat assignment team. Dua benda lah. Yang ni screenshot yang ni satu dan yang ni satu. Okey. Ada sebarang soalan setakat ni? Ada sebarang soalan ke? Jelas ke? Jelas Ada nanti ni Hima ada masalah ke? Jelas ke? Jelas ke? Okey. Yang ni lah yang cikgu bagi tahu tadi, anda screenshot dan hantar dekat assignment team tu. Okey. Yang ni adalah borang asal Borang asal. Yang ni nanti anda perlu letak dekat lampiran. Dekat lampiran
uh, kerja lapangan nantilah. Page last sekali. Okey. Yang ni yang anda buat tu. Yang anda hantar dekat cikgu masa fasa 2 hari tu. Kan? Dia akan anda hantar kat cikgu dalam PDF hari tu. Dan cikgu sebenarnya ada sedikit kecewa lah sebab ada yang tak hantar lagi. Bila tak hantar, macam mana kita nak dapatkan kita punya ni maklumat ni, responden apa semua tak ada. Kalau tak ada benda ni, yang ni kita tak boleh nak buat. Puncanya ni, anda tak siapkan anda punya orang soal selidik. Sebab tu benda tu dah lama dah, 2 minggu lepas dah, lebih daripada 15 hari dah. Tapi cikgu tengok ada lagi yang tak buat. Jangan malas nak berjaya kena rajin. Semua senang lah. Cikgu dah ajar kelas online, siap rakam lagi. Kalau tak siap juga, tak tahulah. Jangan kata cikgu tak bantu untuk anda berjaya. Sebab yang ni penting. Yang ni, dua benda ni, dan yang ni ada dekat fasa 2 dah 20 markah. Yang ni pula, dua ni, 20 markah lagi. Dan 20 markah ni, dia akan bantu anda punya PNG nanti. Sebab tu ramai yang dapat keputusan yang elok. Sebab tugasan dia siapkan. Tapi kalau yang tak buat, hampa dah kehilangan 40 markah. Okey, nanti dia akan total keseluruhan dan bagi balik lah. So, rugilah. Rugi. Tolong. Okey, tolong. Benda senang je tu. Okey, yang ni pun soalan nombor 8. Baik. So, sampai situ sahaja kelas kita pada hari ini. Ada sebarang soalan? Cikgu, Ya. yang dekat team sini, sekarang ni kita nak take in apa cikgu? Apa dia? Dekat team. Yang dekat team ni nak take in apa sekarang? Take in dua benda ni. Ni. Dua benda ni. Ni. Screenshot yang jadual. Screenshot yang hampa dah buat ni, yang ada sekali dengan responden. Screenshot ni. yang Soalan nombor dia ada 7 tu soalan je ni. lah. Ya. Sebab yang 7 awal-awal. lah, 8 tak lah. Tak apalah, kalau dah dia duduk sekali, nak buat macam mana kan? Biar je lah. Tapi yang ni paling utama ni. Ni. Yang ni paling utama ni. Dia ada responden, question apa semua ni. Soalan 7. Ni. Alah, screenshot je satu telefon tu. Kalau soalan nombor 8 tu nak masuk separuh, biar je lah. Sebab yang keseluruhan ni, anda dah hantar kat cikgu fasa 2. Kan? Hantar kan? Nak buat? Dah. Nak buat apa? Hantar lagi. So, hantar yang ni dengan yang ni je. Yang anda tulis tangan tu. Senang je. Dekat mana nak buat, ambil benda, nak buat benda ni? Ambil lah daripada sini. So, settle je lah. Okey, ada lagi sebarang soalan? Tanya. Cikgu suka hampa tanya ni. Senang je. Soalan ke-6 guna tangan untuk tulis. Apa dia? Yang langkah 6 tadi. Yang tu. Yang buat soalan nombor 7. Sekejap. Cikgu. Awak okey. Yang ni? Kena buat guna tangan Kena tulis tangan. Sebab kerja lapangan setakat ni kita tulis tangan lagi. Kita tak galakkan pelajar apa buat ni. Ada yang kita galakkan pelajar buat ni, yang ni lah borang soal selidik ni. Tu pun ada lagi yang tak hantar kan. Kalau kena buat banyak-banyak lagilah tak tahu. Okey, ada lagi tak sebarang soalan? Cikgu, so yang kena hantar satu screenshot. Lepas satu yang ni. Yang ni lah. 2 je lah. 2 lah. Okey. Senang je. Senang sangat-sangat. Yang ni kena tulis tangan dekat kertas A4 tu. Okey, lagi. Ni contoh yang cikgu dah semak daripada kelas budak tingkatan 2. Tengok tengok. Budak tingkatan 2 yang dah hantar. Yang cikgu dah bagi markah lah. Okey, ni contoh lah. Tengok, dia hantar ni. Nampak tak?
Nampak tak? Ni. Nampak Nampak kan? tu, nampak. Dia hantar benda ni dengan dia hantar benda ni. Ni. Dia Alah, tajuk easy lah. macam ni. Budak form 2 boleh buat. Takkan pun tak boleh. Yang ni yang cikgu return balik. Tak bagi markah lagi. Sebab apa? Cuba tengok. Yang ni. Nombor dia blur tu. Oh. Kan. Yang ni dia hantar okey lah. Tak ada masalah. Okey. Ni lebih 10. Yang ni dia masalah. Agak-agak apa yang hampa boleh detect? Lebih dia buat tak Tengok. cukup sampai 30. Bukan. Yang ni. Itu kita galakkan responden isi 2 kan. Tapi kalau responden isi 1 nak buat macam mana? Isi Tak ada 3 sumber. tu. Kita galakkan responden isi 3. 3 lah itu. Kalau 10 kan total dah jadi 30. Betul tak? 30. Betul lah. Tapi tak kisahlah sebab kita hanya galakkan responden nak tik 1 pun tak kisahlah. Cuma kita galakkan 3 sebab apa 3? Memudahkan nanti kita nak buat dia punya kita nak menulis nanti kita punya hasil kajian tu. So yang ni kita dah boleh pilih dah. Kita ambil yang paling tinggi lah. 3 yang paling tinggi sebab ada 15 markah kan itu kan. So yang ni 1, yang ni 1, yang ni 1. Ni contoh budak form 2 Cikgu nak tanya apa yang silap dekat ni? Tak ada Yang sumber. kosong tu dia masuk. Sumber. Tak ada sumber tu. Yes. Inilah yang cikgu tulis ni. Sumber tak ada, dia tak tulis. Sepatutnya tulis je lah sumber borang soal selit dari Microsoft. Senang je. Cikgu tulis je patut lah. Memang saja je. Okey, yang ni yang budak lain yang dah dapat 20 markah. Okey. Ni. Budak form 2 boleh buat takkan pun tak boleh buat. Yang ni budak ni salah apa ni? Yang ni rasa dia dah upload baru ni. Dia dah masukkan yang baru ni. Dia dah masukkan baru. Betul lah dia dah masukkan yang baru. Tapi yang ni cikgu komen ni sebab dia tak ada dia tak ada dekat atas tu. Berapa orang responden tu. Cikgu nak tengok yang penuh. Tapi dia ambil yang separuh je. Kalau macam gini sebab apa cikgu tak bagi ni? Takut anda bohong kajian. Faham tak? Cikgu tak tahu pun berapa sebenarnya responden. Anda dah jawab ke belum? Ni faham tak? Cikgu tak nak tengok soalan ni. Faham. Kalau macam gini, anda boleh ambil cikgu punya anda screenshot kecil-kecil macam gini, upload. Buat apa kalau masukkan benda ni? Sebab yang ni anda dah masukkan dalam fasa 2. Sebab tu cikgu tak mau benda ni. Jelas tak? Jelas. Cikgu nak macam yang 2 orang pelajar tadi. Dia masukkan yang dia dah berikan kepada responden. Okey. Ada lagi sebarang soalan? Ada lagi sebarang soalan? Kita berapa ramai ni kelas kita ni? Ada 19 orang. Kelas kita 21? 2. 2 kan? 3 orang. Mana hilang? Okey, ada sebarang soalan lagi tak? Ada sebarang soalan ke? Rasa jelas kot semua lah. Tak ada. Kalau Tak. kan, kalau ada apa-apa nanti anda tanya dekat WhatsApp ke apa ke, PM cikgu ke. Cuma kejap lagi cikgu akan buka link untuk anda terus jawab. Kalau nak ikutkan, anda kena isi kehadiran selepas waktu kelas. Tapi cikgu set hari tu pukul berapa? Tak ingat dah, lewat dah. Yang ni kelas apa ni? Dalami. 3 dalami. Fasa 3. Yang ni kelas hari ni kan, 16 hari bulan kan? 16 hari bulan. Sekejap, cikgu setting sekejap. Anda boleh jawab terus sekejap lagi.
9, 8. Kejap lagi anda terus boleh jawab dah. Link yang cikgu bagi dekat dekat tu, sebab cikgu dah open dah sampai 10.30. Sebab tu cikgu bagi tahu kena tengok kelas online ni. Bila tengok kelas online, nanti anda boleh tengoklah apa yang cikgu tanya ringkas lah. Ada cikgu tanya tu sebab nak uji anda punya pemahaman lah. So nanti dia akan naiklah respon kat sini. Dia akan naik respon kat sini berapa orang tu yang cikgu tahu. Macam apa juga. Sebenarnya benda ni akan bantu anda nanti semasa dekat matrik, dekat universiti dan sebagainya. Sekarang anda dah belajar. Kerana anda memang kira cukup bertuah lah. Okay? Orang-orang yang bertuah untuk dapatkan ilmu lebih awal lagi. Baik, ada sebarang soalan lagi? Ingat isi kehadiran tadi dan jawab beberapa soalan ringkas. Lepas tu terus jawab, terus buat tadi anda punya ujian formatif tadi. Tu orang panggil ujian formatif penilaian selepas kelas. Baik, ada sebarang soalan lagi tak? Ada kau jelas ke? Jelas. Jelas Kalau Yelah, tak yo, ada, yelah. kalau tak ada, kita sudahi kelas kita dengan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Amin.